Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Baiklah, selamat kembali ke sekolah iaitu masih lagi dalam PDPR dan juga selamat kembali ke kelas asas masakan bersama Cikgu Aisyah. Okey, hari ini adalah waktu kelas amali. Jadinya bila melibatkan amali akan ada masakan. Jadi, apa yang kita akan belajar hari ini? Fokus kita adalah kepada kaedah memasak haba lembab. Okey, masih ingat lagi tak yang cikgu pernah terangkan sebelum ni? Tak ingat? Tak apa. Okey, kaedah memasak haba lembab ialah proses memasak menggunakan cecair mendidih dan juga wap air. Jadi melibatkan dua perkara ini akan dikategorikan sebagai kaedah memasak haba lembab. Jadinya dalam kaedah memasak haba lembab ada 5 bahagian ataupun 5 jenis, tapi fokus kita hanyalah 2. Okey, apa 2 kaedah memasak haba lembab yang kita akan belajar hari ini? Kita akan belajar tentang kaedah masak haba lembab secara merebus dan juga merenih. Okey, bagi merebus, kita akan masak nasi putih dan juga bagi kaedah masak haba lembab secara merenih akan melibatkan lauk sup ayam. Okey, 2 masakan yang kita akan belajar hari ini. Okey, jadinya cikgu minta semua bertenang dan bersedia untuk kelas asas masakan kita dan bersedia untuk masak dengan bahan-bahan yang cikgu akan ajar. Jadi, tunggu sebentar saja lagi. Baiklah, pertama sekali kita akan buat apa hari ini? Kita akan belajar cara untuk tanak nasi terlebih dahulu, iaitu nasi putih. Jadi apa yang kita perlukan adalah periuk nasi. Ini periuk nasi yang macam kat rumah tu, dengan juga beras. Okey, kita nak masak berapa sukatan kita. Kalau macam cikgu sebab duduk 2 orang, jadi cikgu nak buat 2 cawan. Okey, 1 dan juga 2 cawan. Okey. Kalau kat rumah kamu ramai orang, kamu boleh letak lebih daripada 2 cawan. Okey, 3 atau 4. Atau mungkin juga 5 sebab ramai orang. Okey, kita tengok langkah seterusnya. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi ke langkah kedua, iaitu untuk mencuci beras. Okey, kita nak bersihkan beras. Okey, dah letak dekat sinki, kita akan basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, basuh 3 kali ulang Okey, kocak. Bismillah. Okey, lepas tu kita buangkan air dia. Ulang sebanyak 3 kali. Okey, yang kedua pula. Okey, kena kacau sikit beras tu sebab kita nak buang kotoran pada beras. Okey, yang kedua kita buangkan semua dia punya air. Dan kali yang ketiga, okey, kocak macam ni. Okey. Dah cukup 3 kali kita buang air dia. Okey, dapat sampai langkah kedua. Seterusnya kita akan masukkan air. Okey, sebab kita nak masak nasi kan. Okey, tentu kita akan ukur air kita lepas ni. Mudah saja sebab cikgu akan ajar ukur guna jari. Okey. Kita cuba dulu tengok. Okey. Kita guna jari. Okey. Ni kan jari ibu jari, telunjuk, jari hantu, jari manis dan juga jari kelingking. Okey. Jari yang kita akan gunakan adalah jari telunjuk. Okey, macam ni kita akan ukur. Nampak? Line pertama ni. Okey. Cukup. Jari kita masih di atas beras tersebut. Jangan menekan sampai bawah. Hanya masukkan jari sampai beras paling atas. Okey, macam tu mesti sama line dengan kita punya garisan pertama pada jari telunjuk. Macam ni, okey? Okey, macam tu. Okey, dah cukup. Okey, barulah kita akan letak pada periuk nasi punya. Okey, air dah cukup, maka kita akan boleh masak nasi kita. Okey, kita lap dulu sikit kita punya bahagian tepi-tepi periuk dengan pengelap yang bersih lah. Okey, bahagian tepi periuk. Okey, lap dulu supaya elektrik tu tak mencederakan kita juga. Okey, lap. Okey, dah selesai, barulah kita letak pada bahagian periuk. Okey, jangan lupa tutup periuk. Okey, dah tutup periuk. Barulah kita hidupkan suis. Okey, bismillah. Okey, hati-hati, nampak? Kita mesti tekan pada bahagian cook. Contoh, kalau warm, ni lepas dah masak. Okey, jadi kita akan hidupkan ni dan pastikan lampu pada periuk nasi kita hidup. Barulah kita tahu bahawa periuk kita tidak rosak. Okey, dan kita akan biarkan sampai nasi tu akan masak sendiri. Okey. Hati-hati masak di rumah, selamat mencuba.
Okey, baiklah. Mari kita tengok bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak sup ayam. Okey, yang pertama sekali, bahan utama mestilah ada ayam. Okey, 1/2 kilo ayam ayam yang mentah. Lepas tu, bahan kisar kita ada 3, iaitu 4 ulas bawang merah yang kecil, 3 ulas bawang putih yang ni, dan juga 1 inci halia. Okey, kemudian kita beralih kepada sayur kita. Okey, 2 biji kentang, setengah lobak merah dan juga daun sup. Dan akhir sekali, tidak dilupakan kita punya perencah sup dan juga bawang goreng untuk menghias. Okey. Okey, ni bahan-bahannya. Semua orang dah kenal. Mari kita start masak. Okey. Kita perlukan adalah untuk kisar kita punya bahan kisar. 4 ulas bawang merah masukkan dalam kita punya pengisar. 3 ulas bawang putih dan juga 1 inci halia. Okey, lepas tu apa kita perlu buat? Kita akan masukkan air ke dalamnya. Okey. Macam ni. Masukkan air hingga paras bawang tersebut. Okey, macam ni. Okey, paras ni. Dan kita akan kisar. Jangan lupa tutup dulu pengisar atas ni. Okey. Tutup dulu kita punya mesin pengisar dengan penutup. Okey, dah tutup. Barulah kita akan mula mengisar. Okey. Kita akan kisar bahan kita dalam mesin pengisar. Okey, sudah selesai. Seterusnya, jangan lupa kita kena potong dulu kita punya kentang dan juga lobak merah. Yang ni kita perlu cari sahaja. Okey. Jangan lupa potong dulu kentang, okey? Bersaiz kecil macam ni. Dengan lobak. Okey, bersedia untuk masak. Dan macam inilah hasil potong tadi. Okey, potong kepada saiz yang lebih kecil, bukan potong dadu tapi potong yang lebih kecil. Okey, berhati-hati masa potong tau. Baiklah, sekarang masuk untuk memasak. Jadi apa yang kita perlu buat? Hidupkan api. Macam tu. Okey. Sediakan periuk untuk masak lauk sup dan juga hidupkan api. Berhati-hati. Yang kita perlu masukkan minyak. Okey, jangan terlalu banyak. Okey, cukup memenuhi ruang pada permukaan periuk macam tu. Okey. Baiklah, nampaknya minyak masak kita dah panas. Masukkan bahan kisar tadi ke dalam periuk. Berhati-hati. Bismillah. Pelan-pelan. Lepas tu kita kacau dulu sedikit. Bagi dia naik bau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan dia sampai naik bau. Okey. Okey, baiklah. Kita nampak dia dah seperti menggelegak. Okey. Paket kecil rempah sup tadi. Kita bukan habiskan tapi kita guna dalam separuh sahaja. Okey, macam tu. Cukup. Sebab kalau macam cikgu tak suka terlalu gelap supnya. Okey, jadi sup tak perlu terlalu gelap juga. Okey. Sup ayam dia cantik kalau warna dia sedang-sedang. Okey, tak terlalu gelap. Lepas tu kita kacau, tak nak biarkan kita punya rempah sup berketul. Okey. Kacau. Bismillah. Sampai dia hilang segala ketulan dia. Okey. Dan kita biarkan seketika sampai dia menggelegak betul, baru kita masukkan ayam. Baiklah, seterusnya adalah kita perlu masukkan ayam ke dalam kita punya periuk. Okey, jadi kita perlu masukkan satu-satu. Berhati-hati. Bismillah. Okey, 2. Untuk pastikan kita punya ayam masak terlebih dahulu. Sebab tu kalau macam cikgu tak suka, tambah air dulu. Bagi dia masak dulu. Sekejap baru kita tambah air. Okey? Macam tu. Memenuhi ruang periuk. Okey? Kita biarkan dia seketika. Sampai dia warna jadi putih lah gitu ayamnya. Okey? Biarkan macam ni. Okey, nanti kita tengok lepas berubah warna dia sikit baru kita akan tambah sayur dan air semua. Okey. Okay, lepas kita biarkan lebih kurang dalam 5 minit. Okey, ayam kita dah berubah warna macam ni. Okey, apa yang kita perlu buat seterusnya adalah dengan masukkan kentang. Okey, kentang boleh dimasukkan terlebih dahulu sebab kentang agak keras sedikit. Jadi kalau kita lambat sangat masuk, kita akan makan kentang yang tak berapa masak. Okey, jadi masukkan ke dalam periuk dengan berhati-hati. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masuk kentang. Okey.
Okey, kita dah masukkan kentang semua. Lepas tu kita bagi dia rata bersama dengan ayam kita. Okey, macam tu, okey? Okey. Kita biarkan juga dalam lebih kurang 2 hingga 3 minit. Sekejap je sebelum kita masukkan air. Ingat ya, kalau masak api untuk kaedah masak marinir jangan terlalu besar. Sedang sahaja. Okey, kita dah biarkan selama 3 minit. Kita punya kentang dan juga ayam. Masukkan 1 jug kecil air. Okey, bismillah. Okey, dah hilang bunyi. Okey, untuk air, kita boleh buat tambah air sebanyak lebih kurang 3/4 periuk lah. Sampai paras ni ataupun atas sedikit daripada sini paras sini. Sebab cikgu tahu semua orang suka kuah kan. Jadi, kita boleh masukkan air sampai paras 3/4 daripada periuk. Sampai sinilah, jangan sampai atas. Penuh sangat nanti tumpah. Okey, paras ni sahaja. Kejap lagi cikgu tambah air dan cikgu akan tunjuk 3/4 tu paras mana. Ni tadi cikgu cakap 3/4 periuk air kita dah tambah. Okey, apa yang perlu buat seterusnya adalah tutup sekejap dalam 5 minit. Lepas tu baru kita akan tambah pula lobak untuk ke dalam sup ayam kita. Okey, api masih lagi sama, jangan ubah. Okey, bertenang. Okay, kita boleh relax dulu. Okey. Okey, seterusnya kita dah biarkan lebih kurang dalam 10 minit tadi. Kita perlu masukkan kita punya lobak. Okey, masukkan perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebab dia dah start nak mendidih kan. Okey. Tu kita biarkan sahaja. Dan juga kita punya daun sup kita boleh cari kecil-kecil baru masukkan dalam periuk. Okay, kita boleh masukkan kita punya daun sup sikit atas dia. Barulah naik dia punya bau sup ayam tu kan. Okey, biarkan dia dulu. Okay, garam semua kita akan masuk akhir sekali sebab kita tak nak dia terlalu masin. Okey, kita akan masukkan sama-sama. Jadi kita nak biarkan dulu bau aroma sup ayam tu dengan masukkan daun sup lah. Okey, biarkan sampailah kita punya ayam dah masak, sayur dah masak, lepas tu baru kita letak garam dan lepas tu kita akan matikan api. Okey, sekarang kita nak masukkan garam. Okey, dalam 1 sudu dulu dalam periuk. Bismillah. Okey, 1. Dan kita akan masukkan lagi 1 dalam. Okey, kita godok, kacau kita punya sup. Okey, ya. Jangan lupa rasalah sikit guna sudu Kita nak tahu dia punya masin ke tidak kuah sup kita. Okey, tu kita biar je sebab dia belum lagi masak sangat. Okey. Okey, sup ayam kita dah siap masak. Jadi, kita bolehlah tabur sikit dia bawang goreng atas sebagai hiasan. Okey. Macam cikgu suka letak ni. So, 1 paket kecil ni cukup lah. Okey, letak je. Okey, jangan lupa matikan api. Okey, selamat mencuba. Okey, selamat maju jaya. Okey, last sekali jom kita hidangkan. Jadi saya perlukan mangkuk ni untuk kita masukkan nasi dalam ni. Mangkuk kecil untuk kita hidang nasi kita. Okey, sekejap je masukkan nasi dulu. Sediakan 1 pinggan dan kita terbalikkan kita punya nasi dalam mangkuk comel tu ke dalam kita punya pinggan. Macam ni, letak tengah-tengah pinggan. Tada! Selamat mencuba. Kita masukkan sup kita ke dalam mangkuk. Okey. Pilihlah bahagian ayam yang kita suka. Okey. Okey, dah siap dihidang. Selamat menjamu selera. Bye. Assalamualaikum.